Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Amirul Fahmi bin Muhammad Latif dalam segmen Dapur Dietetik. Jadi hari ini kepada anda semua, saya akan kongsi satu lagi kes yang cukup menarik di mana seorang pesakit bernama Art, iaitu nama samaran, bekerja sebagai teknisian di sebuah universiti dan baru-baru ini pesakit tersebut telah pun didiagnos dengan kegagalan buah pinggan tahap 3 ataupun chronic kidney disease stage 3, di mana pesakit ini juga mempunyai kencing manis dan juga hipertensi ataupun darah tinggi. Jadi kisahnya bermula bila mana pesakit tersebut telah pun menolak rawatan dan nasihat yang pernah diberikan oleh dietitian sebelum-sebelum ini. Jadi, semasa sesi pertemuan baru-baru ini pula, pesakit ini telah pun mengadu yang beliau telah pun berusaha untuk mengurangkan jumlah makan dan beliau sering mengalami simptom-simptom hypoglycemia ataupun nama lainnya adalah kadar gula rendah dalam darah seperti kesejukan dan menggigil bila mana beliau makan lambat. Dan beliau juga mengatakan kebimbangan beliau untuk mengurangkan jumlah gula sebab bimbang takut beliau akan pengsan dan beliau juga sering mengalami keletihan. Dan sedikit data kalau boleh saya kongsikan di sini, berat pesakit ini adalah sebanyak 85 kg, tinggi sebanyak 176 cm dan bila kita kira BMI beliau ialah sebanyak 27.4 kg per meter square, iaitu overweight. Dan data 24 hour diet recall, pesakit ini didapati mengalami jumlah pengambilan lemak yang berlebihan daripada makanan bergoreng, bersantan dan sebagainya. Dan juga ada total protein yang berlebihan. Jadi kalau ikutkan secara teorinya, mana-mana individu yang menghidap CKD stage mestilah mengamalkan diet yang rendah protein, iaitu dari 0.6 hingga 1 gram per kilogram body weight. Dan kerana menurut kajian, diet rendah protein ini dapat membantu untuk mengekalkan nutritional status. Jadi dalam segmen Dapur Dietetik ini, ayuh kita sama-sama saksikan apakah cadangan menu yang sesuai khususnya dalam video ini, iaitu makan tengah hari dan juga minum pagi, dan apakah modifikasi dari segi bahan, dari segi kuantiti dan cara-cara untuk kita memasak yang mampu untuk membantu pesakit ini. Jadi tanpa membuang masa lagi, ayuh kita saksikan.
selesai sudah. Jadi menarik bukan? Jadi untuk bahagian seterusnya dalam segmen ini, saya akan kongsikan kepada anda semua dari segi modifikasi yang telah pun saya aplikasikan dalam setiap menu. Jadi untuk makan tengah hari, saya sediakan kepada pesakit ini nasi tomato, ayam masak merah, acar timun serta buah apple dan bersama dengan air gelas kosong. Jadi ayo kita mulakan dengan nasi tomato terlebih dahulu. Untuk nasi tomato, saya menggunakan susu rendah lemak sebagai gantian kepada susu tin cair, dan saya juga tidak menggunakan sebarang sos tomato ataupun sos cili. Sebaliknya, saya menggunakan buah tomato yang asli sebagai gantian, dan rasa nasi tomato lebih kurang sama je dengan penggunaan sos tomato. Selain itu juga, penggunaan gula juga tidak digunakan, sebaliknya menggunakan rasa asli rempah ratus serta halia dan juga aroma daun pandan untuk membagikan lagi rasa. Dan untuk penggunaan minyak pula, penggunaan minyak sapi kita kurangkan daripada jumlah 1 sudu kepada 1 teaspoon minyak sahaja. Untuk ayam masak merah pula, ayam yang kita gunakan adalah ayam bahagian dada, di mana ayam bahagian dada mempunyai kandungan lemak yang lebih rendah berbanding dengan bahagian-bahagian lain. Jadi ayam yang kita guna ni, kita tidak goreng tetapi kita rebus separuh masak terlebih dahulu, kemudian barulah masak sepenuhnya dengan bahan tumisan. Seterusnya untuk menumis pula, kita menggunakan minyak zaitun yang kaya dengan mufa ataupun monounsaturated fatty acid. Dan yang menariknya, untuk ayam masak merah ini kita tidak menggunakan sebarang sos cili ataupun sos tomato. Sebaliknya, kita menggunakan cili lesen serta bahan-bahan semula jadi seperti buah tomato sendiri, dan serta cili lesen yang homemade ataupun buat sendiri yang di blend dengan bawang. Dan dari segi gula pula, kita menggunakan gula merah daripada gula putih yang mempunyai kandungan low GI ataupun glycemic index yang rendah berbanding dengan gula putih. Untuk sayur-sayuran pula, iaitu acar timun. Dalam acar timun ini tidak banyak mana modifikasi yang telah pun dibuat, tetapi ada sedikit modifikasi dari segi kuantiti garam yang digunakan dalam acar timun itu, iaitu lebih sedikit berbanding dengan resepi asal. Dan kalau anda tahu, sodium dalam garam itu boleh menyebabkan rasa dahaga, dan bila mana rasa dahaga boleh menyebabkan seseorang itu untuk kerap lebih minum air. Dan untuk pengetahuan, individu yang mengidap penyakit buah pinggang ini perlulah kontrol dia punya amount of sodium, disebabkan oleh boleh menyebabkan dehydration. Jadi untuk jumlah kalori daripada nasi tomato bersama dengan ayam merah ini adalah sebanyak. Jadi untuk seterusnya dan yang terakhir, iaitu minum pagi. Untuk minum pagi, saya telah menyediakan 3 keping kuih ketayap bersamaan dengan 2 esen cereal. Dan untuk modifikasi daripada kuih ketayap ini, kita menggunakan kelapa parut berbanding dengan kelapa parut muda berbanding dengan kelapa parut tua, disebabkan kelapa parut muda ini mempunyai kandungan lemak yang lebih sedikit berbanding dengan kelapa parut tua. Seterusnya, penggunaan gula merah yang seperti saya telah nyatakan sebelum ini, iaitu low GI berbanding dengan gula putih. Dan kuih ketayap ini dihidangkan dengan secawan green tea panas tanpa gula. Dan kalau nak tahu, green tea ini kaya dengan antioksidan dan boleh prevent the risk daripada terkena penyakit seperti penyakit jantung, dan juga mampu untuk membantu pembakaran lemak. Dan jumlah kalori daripada untuk minum pagi ini adalah sebanyak. Dan itu sahaja untuk segmen pada kali ini. Diharapkan sedikit perkongsian daripada saya kali ini dapat memberi sedikit manfaat kepada anda semua yang sedang menonton. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.